Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat kembali dalam video kita yang seterusnya. Pada minggu ini insya-Allah saya akan kongsikan dengan kamu tentang lakaran oblik. Okey, seperti mana yang telah cikgu terangkan dekat kamu pada minggu lepas, kita ada 3 teknik lakaran dalam lakaran pictorial. Okey, yang pertama kita ada lakaran oblik, yang kedua isometrik, dan yang ketiga adalah perspektif. Okey, hari ini kita akan fokus kepada lakaran oblik sahaja. Okey, jadi kamu yang ada buku boleh buka muka surat 75. Okey, yang tak ada buku teks tengok skrin sama dengan cikgu. Okey, baik, kita tengok lakaran oblik. Okey, lakaran oblik ialah lakaran berbentuk 3 dimensi ataupun kat sini tulis 3D. Baik, prinsip yang perlu diamalkan ketika melakar oblik adalah seperti berikut. A. Lakaran oblik bergantung kepada jenis Cavalier dan kabinet. Ada 2 jenis lakaran oblik ni. Satu Cavalier, satu kabinet. Nanti kita akan tengok detailkan apa dia Cavalier, apa dia kabinet. Okey, yang kedua, lakaran dilakar berpandukan 3 paksi asas. Okey, dia ada 3 paksi. Paksi menegak, paksi surut, paksi mendatar. Apa dia paksi surut? Okay, kita tengok. Paksi surut adalah cenderung kepada paksi mendatar, iaitu sudut 45 darjah. Okey. Dan yang terakhir, paksi mendatar adalah bersudut tepat dengan paksi menegak. Okey, cikgu conteng dekat tepi ni supaya kamu nampak. Okey, ini dipanggil sebagai paksi mendatar. Okey, yang ini dipanggil sebagai paksi menegak. Okey, paksi surut yang mana adalah yang ni. Ini dipanggil sebagai paksi surut. Yang sudutnya adalah 45 darjah. Okey, kamu tak perlu gunakan pembaris pun nak buat lakaran ni. Kamu agak-agak aja. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, Rajah 4.7, kedudukan objek dari 4 sudut pandangan. Okey, objek ni kita boleh tengok dia daripada 4 sudut pandangan. Okey, kalau dekat sini kamu tengok, kita boleh tengok objek ni daripada atas, sisi, hadapan dan bawah. Okey, ada 4 sudut pandangan yang kita boleh tengok objek. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada lakaran oblik, jenis-jenis lakaran oblik, iaitu yang kita sebutkan ke atas tadi, Cavalier dan kabinet. Okey, cuma dekat sini kamu kena betulkan dekat buku teks kamu tu. Okey, dia ada kesilapan cetakan dekat kamu punya buku teks. Okey, sekejap kamu tengok dekat ni, cikgu tunjuk. Kalau kamu punya, okey, tak nampak kot. Okey, dekat sini sepatutnya Cavalier, tapi dekat sini ditulis kabinet. Kamu cek buku teks kamu. Okey, kat sini adalah kabinet. Yang cikgu punya buku teks ni betul. Yang ni buku teks digital, dia dah betulkan. Kamu pastikan ni benda ni betul. Dekat buku teks kamu memang tak ada pembetulan. Sebab tu cetakan yang pertama. Yang ni buku teks ni dah cetakan yang kedua. Berapa saya pun tak tahu, kamu cek balik. Okey, tapi kamu kena betulkan. Kalau objek oblik Cavalier, dia mesti lukisan penuh. Apa yang penuh adalah ukuran panjang sebenar yang tepi ni. Contoh dia, kalau lah handphone ni panjangnya adalah 10 cm. Kalau kita lukis untuk objek Cavalier, dia akan jadi sama 10 juga. Tetapi kalau kabinet, kita hanya ambil separuh. Daripada 10 kita bahagi 2, kita hanya ambil 5. Itu beza dia. Okey, kalau kabinet adalah 1/2 ukuran panjang sebenar. Tengok ni. Kalau oblik kabinet 1/2 ukuran panjang sebenar.
Okey, pastikan kamu tukar yang tu. Okey, seterusnya kita tengok langkah-langkah untuk melakar oblik Cavalier. Oblik Cavalier ni apa? Lukisan penuh, bukan separuh. Okey, yang pertama adalah kita perlu tentukan sudut paksi berdasarkan kedudukan objek sama ada di bawah, atas, kiri atau kanan. Kemudian kita kena lakar paksi. Okey, kita tengok langkah yang pertama. Lakarkan paksi mendatar X. Yang pertama kita buat yang ni, sebab cikgu nak tukar dulu warna dia. Sekejap. Macam ni cikgu nak tukar warna dia. Okey. Mula-mula kita paksi X. Tak jadi pula. Okey, ini X. Kemudian garis paksi Y yang menegak. Macam cikgu tunjuk tadi. Kemudian buat paksi surut Z. Ini untuk langkah pertama. Langkah kedua adalah tanda ukuran panjang objek yang dikehendaki pada paksi mendatar dengan huruf A. Kamu nak, kalau yang nak ikut step boleh tandakan sini A. Ini kan kita dah buat tadi. Okey. Kemudian tandakan ukuran tinggi objek. Ni B. Tandakan B. Kemudian tandakan lebar objek pada paksi surut, tandakan C. Okay. A, B, C. Okey, langkah seterusnya. Langkah ketiga adalah garis selari dengan garisan AO. Okey. Kita ada garisan ni. Kita kena buat satu garisan selari BE. Okay. Kemudian kita buat garisan selari OC dengan BD. Okay. Kemudian kita buat juga lakarkan garis menegak dari titik A ke titik E. A ke E. Kemudian lakarkan daripada titik C ke D. C ke D. Kemudian lakarkan garisan mendatar daripada D ke F. D ke F. Kemudian lakarkan garisan selari daripada B ke D. Okey. Kemudian kita lakarkan garisan selari BD bermula dari titik E. BD dari titik E. Ni EF. Okey. Kemudian kita legapkan kesemuanya. Legapkan ni maksudnya kita hitamkan, supaya kita nampak inilah garisan, inilah gambar lakaran oblik Cavalier yang kita lukis tadi. Okey. Itu untuk oblik Cavalier. Okey. Bagi kamu nak buat oblik kabinet, sama juga, cuma beza dia kamu kena separuhkan dia punya, bahagikan separuh dia punya panjang ukuran sebenar dia tu. Bagi separuh je. Kalau 10 bahagi 2, dia akan dapat 5. Kalau 2 kita bahagi 2, dia akan dapat 1. Macam tu lah. Okey, cikgu nak tunjuk dekat kamu kejap. Sekejap ya. Okey, tengok dekat skrin. Sekejap ya. Macam mana ni? Okey.
Ini contoh kertas kamu. Okey. Yang pertama adalah kita bina garisan mendatar. Okey. Yang kedua kita bina garisan menegak. Yang ketiga kita buat paksi surut. Okey. Kita nak bina satu objek ataupun satu kotak yang dipanggil sebagai bukan satu kotak, kita nak buat satu lakaran oblik kabinet. Oblik kabinet, kamu kena ingat panjang dia adalah 1/2 panjang sebenar. Okey, ini adalah oblik kabinet. Okey, separuh daripada panjang sebenar. Okey. Contoh cikgu cakap tadi adalah panjang sebenar adalah sama dengan 10 cm. Okey. Tinggi adalah 10. Okey. Panjang, lebar, apa lagi? Tinggi kan? Panjang, tinggi, lebar. Okey. Ini adalah ukuran sebenar yang kita ada. Okey, ukuran sebenar. Okey, bila kita nak buat oblik kabinet, kita perlu ambil separuh saja daripada panjang sebenar. Yang ini kita perlu bahagikan kepada 2. Okey, daripada 10 dia akan tinggal 5 saja. Okey, cikgu tunjuk dekat sebelah ni. Okey, contoh kita buat dekat sini. Okey, ini tinggi dia 10. Tinggi ni 10. Yang ini pun 10. Okey, kita buat garisan selari. Okey, sepatutnya sampai ke sini. Ini yang kita perlu, cikgu cakap kat kamu, kita perlu mahirkan asas lakaran yang minggu lepas cikgu ajar tu, titik-titik ni, supaya bila kita nak buat kita mudah untuk nampak. Okey, baik. Kalau nak ikutkan objek, okey, contoh ni, ini pun 10, ini 10, ini pun 10. Okey, kita perlu bahagikan yang bahagian sini, yang bahagian garisan apa dipanggil sebagai paksi surut ni, bahagi 2. Kita separuhkan dia. Yang ni kita jadikan dia 5 cm. 5 cm dekat mana, kita kena bahagi 2. Okey, ini 5. Okey, ini dia akan jadi 5 juga. Okey, jadi bila kita buat lakaran yang penuh nanti, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Ini untuk oblik kabinet. Okay. Panjang sebenar dia adalah separuh daripada panjang ukuran sebenar. Okay. Cikgu harap kamu jelas dengan apa yang telah cikgu terangkan. Cuma kamu kena betulkan balik yang dalam buku teks kamu. Okay, kalau ikut dalam buku teks cikgu dah betul, buku teks kamu kena betulkan. Baik, itu saja daripada cikgu. Seandainya ada soalan, kamu boleh masukkan dalam Telegram itu, tanya kalau tak faham. Okay, untuk yang ni kamu kamu buat sikit nota, catatan. Nanti lepas kamu siap,
kamu hantar balik dekat cikgu untuk cikgu cemak. Okey, baik, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Baik, assalamualaikum.